Kok pukul 10. Okey. Ustaz Khair dah ada ke? Akhir, cukup okey nak dengar. Ustaz Khair, Assalamualaikum Ayuza. Alright. Ada. Alright Ustaz. Buka lah nak tengok muka handsome tu. Okay, if Masya-Allah. both speakers are ready, kita boleh mula ya. Ya, alhamdulillah. Okay. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to all participants and our viewers through YouTube. Okay, welcome to our special talk today. This talk is organized by IOK Unit Salpat. So today our topic will be panduan berdoa ketika wabak menurut Al-Quran dan Sunnah. Yeah. We have with us today Afadil Ustaz Abdullah Bukhari Abdul Rahim, the head of division, Tilawah division, as the main speaker, and also our Quranic recitation and dua from Hadi will be guided by Ustaz Abdul Khair bin Jalil from Tilawah division. So, ladies and gentlemen, you may throughout this session, you may raise your question to Ustaz Abdullah. Yeah, you don't have to wait until end of the session, and we appreciate if you could mute your mic during the session and unmute only when you want to talk to Ustaz or you want to raise question. So we also will take question from the chat box throughout the session. So without further ado, I will pass the session to Ustaz Abdullah Bukhari. Tafadhal Ustaz. Terima kasih kepada Madam Mazlina. Yang dihormati Ustaz Abdul Khair, Dr. Rusnani, Director Salpat, Dr. Syamsuddin sebagai Head of Islamization Unit Salpat. Idea ni datang daripada Dr. Syamsuddin, Salpadians dan seterusnya semua viewers hari ini sama ada dalam ataupun luar UAE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita mampu bertemu pada pagi ini untuk sesi ini, dan insya-Allah sesi ini saya akan buat sesantai mungkin. Dan sesi ini kita ada dua keistimewaan sesi ini. Saya akan bagi tazkirah ataupun bagi panduan berkaitan dengan panduan berdoa ketika wabak, dan bila sampai ayat-ayat Al-Quran kita akan diisi dengan bacaan Ustaz Abdul Khair Jalil. Untuk yang mungkin tak tahu siapa Ustaz Abdul Khair Jalil ini, dia ni Johan antarabangsa tilawah antarabangsa pada tahun 2019. Dia kita pun beruntung ada Ustaz Khair dalam UAE ataupun Salpat ni, jadi kita minta jasa baik dia pada hari ini untuk bimbing kita dengan bacaan Al-Quran. Dan slide saya ni tuan-tuan kalau tengok pada iklan yang kita edarkan, slide saya pada hari ini ada saya share dalam PDF-nya melalui IRAP UAE. Ada link dia. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian boleh pergi ke link tu, download. Jadi boleh rujuk sebagai panduan untuk baca doa dan sebagainya. Slide hari ini saya akan wakafkan untuk semua penonton pada hari ini. Okey, cerita nak buat tazkirah ni sebenarnya idea ni baru datang minggu lepas daripada Dr. Riza. Kak Liz Dr. Riza, Head of English Language Division Salpat. Dia cadang nak buat bacaan Yasin untuk menghindarkan wabak dan sebagainya. Lalu saya pun teringat, rupanya perkara ini pernah berlaku dulu ketika wabak COVID-19 baru tercetus. Jadi orang cadang ke orang sebar lah, kata malam ni malam sekian kita baca Yasin. Jadi berikutan itu isu baca Yasin untuk menghindarkan wabak ni tak jadi masalah. Tak ada masalah. Al-Quran ni mukjizat, tetapi kita nak belajar yang utama. Dan semasa PKP hari itu saya alhamdulillah berjaya tulis buku. Ini buku dia. Kisah Manusia Berkorun, Pesan Cinta daripada Tuhan. Dan buku ni dia ada dua bahagian. Bahagian pertama doa ketika wabak. Bahagian kedua, buku jiwa. Ni topik-topik isu-isu yang berlaku ketika wabak COVID-19. Dan
cerita mengenai baca Yasin untuk menghindarkan wabak, ni rupanya saya tulis dalam buku ni. Sebab pada 19 Mac hari tu, orang sebar mesej dalam WhatsApp supaya suruh baca Yasin agar Allah Ta'ala hindarkan wabak COVID-19. Jadi bila orang duk masuk dalam mesej, duk share hari tu, saya pun tulis rencana ni dan dijadikan satu bahan dalam kita buku ni. Baca Yasin ataupun doa menghindar wabak daripada hadis Nabi. Jadi kesimpulan dia hari ni, insya-Allah topik kita kita akan bincang berkaitan dengan panduan berdoa ketika wabak. Apa yang sepatutnya kita lakukan bila wabak menimpa dan apa doa-doanya. Okey. Sebagai mukaddimah dia. Ustaz Akhir insya-Allah boleh standby dengan on mic kalau sampai masa nak kena baca Al-Quran, Ustaz Akhir akan baca dan baca terjemahannya. Okey, panduan doa ketika wabak. Mula-mula sekali kita kena ingat, wabak penyakit ni, sakit ini adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan kita hidup di dunia tak boleh lari pada ujian. Okey, sebagai permulaan minta Ustaz Akhir baca dulu ayat ni. Tafadhal Ustaz Akhir. Ustaz Akhir. Tak dengar Ustaz Akhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus. Nah, Ustaz. Terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan wabak, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar, iaitu orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 45. Okey, terima kasih Ustaz Akhir. Cuma sound hujung-hujung tu macam tak berapa nak clear. Mungkin boleh adjust sikit sound. Okey. Ayat ni mengajar kita hidup di dunia ini adalah negeri ujian. Tak dapat tidak kita akan diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Dan ujian tu Allah dah design secara berasingan untuk orang-orang berbeza. Dan antara ujian yang kita hadapi sekarang ni adalah ujian COVID-19 yang menimpa seluruh dunia dan kita PKP dan sebagainya. Cuma apabila kita ditimpa ujian, antara perkara yang boleh kita lakukan adalah berdoa kepada Allah menggunakan doa-doa yang betul yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ayat ni kalau tengok bahagian kedua ni, bila kita ditimpa musibah, bukan sekadar kematian, sakit, demam, semua sekali, aksiden, dengar je orang ditimpa musibah, kita kena ucapkan lafaz istirja'. Lafaz istirja' ni lafaz mengembalikan segalanya kepada Allah. Mana tu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan lafaz istirja' ketika dapat musibah penyakit, musibah berbagai musibah yang menimpa seluruh manusia ini, kalau boleh kita gabungkan sekali dengan doa ni, doa musibah. Bila dapat je musibah, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Lepas tu kita baca doa, ya Allah, beri ganjaran kepadaku dalam musibah yang menimpaku ini dan gantikan ia dengan sesuatu yang lebih baik. Rupanya lafaz doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim ajarkan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni isteri baginda, tapi
dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan suaminya Abu Salamah. Lepas Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah ni tak bekerja, anak pun ramai. Lalu Nabi ziarah dia, Nabi kata baca doa ni, inna lillahi Allahumma ajurni sampai habis. Dan Allah Ta'ala akan ganti kepada kamu kehilangan ini dengan sesuatu yang lebih baik. Dan Ummu Salamah berdoalah dengan dua doa lafaz ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sampai habis. Dia pun terfikir, sebab doa ni kata, ya Allah beri ganjaran pada musibah yang menimpaku dan ganti kepadaku kehilangan ini dengan sesuatu yang lebih baik. Lalu Ummu Salamah terfikir, dia kata siapa lagi yang boleh ganti suami aku Abu Salamah? Dia antara manusia yang terbaik. Dan Allah Ta'ala ganti sungguh. Rasulullah meminang beliau, lalu beliau menjadi isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan antara kemuliaan kita umat Nabi Muhammad, lafaz istirja ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat mana sebelum ni. Sebab kalau kita perhati, ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia cerita seorang tabi'in nama dia Sa'id ibn Jubair. Dia kata apa? Dia kata lafaz istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak pernah diberikan kepada sesiapa pun selain pada umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tak percaya? Dia kata cuba perhati. Kata-kata ataupun keluhan ataupun kesedihan yang diucapkan oleh Nabi Yaqub dalam surah Yusuf. Bila dia terkenang ke Yusuf, kesedihan, dia tak kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi dia kata apa? Ya asafa ala Yusuf, aduhai sedihnya aku terkenangkan Yusuf. Dia gunakan perkataan ya asafa ala Yusuf. Dia tak kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini antara tanda kemuliaan khusus yang Allah Ta'ala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad adalah dengan adanya lafaz istirja. Itu perkara pertama yang kita kena ingat. Hidup di dunia, kita akan diuji oleh Allah. Dunia ini adalah negeri ujian, dan antara ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kepada umat Islam seluruh dunia, di Malaysia, dalam skala yang besar itu ujian COVID-19 dan juga PKPB yang menghalang pergerakan kita menghadapi masalah ekonomi dan sebagainya. Okey, oleh kerana itu, di samping kita berusaha, kerajaan pun berusaha, kita tak dapat tidak juga perlu ada elemen doa dalam kehidupan. Sebab apa kita hidup Ahlussunnah wal Jamaah, mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita perlu berikhtiar sedaya mampu dan kita juga kena berdoa. Sebab usaha ikhtiar kita, keputusan akhirnya berjaya ataupun tidak bergantung sepenuhnya kepada kehendak ataupun izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, di samping kita berusaha, kita tak boleh juga abaikan aspek doa. Sebab dalam hadis ni, Salman Al-Farisi meriwayatkan Nabi bersabda, Nabi kata la yaruddul qada'a illa ad-du'a. Nabi kata tidak akan ditolak sebarang ketentuan Allah melainkan dengan doa. Maksudnya doa tu penting. Sebab tu topik hari ini saya mengajak tuan-tuan sekalian berkongsi maklumat bagaimana cara berdoa dan kenapa doa ini penting dalam kehidupan kita, lebih-lebih lagi ketika kita berhadapan dengan musibah COVID-19. Okey, Ustaz Abdul Khair, boleh baca berikutnya ayat ni? Okey, Ustaz. Dengar, Dengar, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. Bermaksud dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang yang sombong takbur daripada beribadah dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Surah Ghafir ayat 3. Okey, terima kasih Ustaz Akhil. Kalau kita perhati ayat ni, Allah Ta'ala suruh kita berdoa. Dan orang yang tak mahu berdoa, sombong kerana tidak berdoa, itu menjadi sebab dia akan dihumban ke neraka secara terhina. Masuk doa ni ibadat. Macam kalau orang tak nak semayang, lalu Allah Ta'ala murka pada dia, Allah Ta'ala boleh humban dia ke neraka. Sama juga. Doa juga berkaitan dengan ibadat dan kita perlu berdoa kepada Allah. Allah ni tak sama dengan makhluk. Makhluk, kalau kita minta, selepas
Kata-kata beberapa kali kita minta, makhluk akan bosan dan juga marah. Tetapi Allah lagi kita minta, dia lagi suka. Okey. Walaupun begitu, kena ingat juga ada sebab doa ditolak. Ada beberapa punca doa ditolak. Ini kita boleh perhati sebagai SOP kita lah. Muhasabah. Mungkin doa kita ditolak oleh Allah Ta'ala kerana kita melakukan beberapa kesilapan. Dan hari ini kita akan share punca doa ditolak. Yang pertama, doa tu penuh dengan dosa, dendam dan juga ada kegelojohan. Nabi kata, doa seorang hamba akan diperkenan selagi dia tidak berdoa untuk sesuatu dosa ataupun berdoa untuk memutuskan silaturahim ataupun dia tidak minta disegerakan doanya. Sahabat bertanya, apa yang dimaksudkan minta disegerakan? Nabi kata bila seorang tu berkata, aku lama dah berdoa tapi aku rasa tidak diperkenankan untukku. Lalu dia putus asa dan berhenti dan meninggalkan amalan berdoa. Maksudnya ini antara punca-punca. Contoh kita berdoa supaya orang dapat mudarat. Ya Allah, dia tu naik pangkat cepat daripada aku. Ya Allah, mutimpakan musibah ke dia. Doa tu tidak akan dimakbulkan. Ataupun kita ni jenis suka bergaduh. Putuskan silaturahim. Kaki gaduh. Berdoa lah macam mana sekalipun doa kita susah nak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, antara perkara yang menyebabkan doa kita ni terhalang sebab kita ni hidup bergeluman dengan benda yang haram. Okey, hadis ni panjang. Kita tengok bahagian ujung. Kita ambil second slide. Kemudian Nabi menyebut kisah seorang lelaki. Panjang musafirnya. Dia musafir merata tempat. Musafir bukan musafir biasa, tetapi musafir untuk ibadat. Nak kerja ke ibadat umrah, haji, pergi ziarah kawan, ziarah ataupun menuntut ilmu. Sehingga disebutlah hadis Nabi kata sehingga kusut masai rambutnya, berdebu tubuhnya. Sebab apa? Lama menempuh perjalanan untuk melakukan ibadat. Lepas tu dia pun angkat tangan ke langit seraya berdoa. Dia kata apa? Wahai Tuhanku, minta itu, minta ini. Jadi Allah kata macam mana Allah tak nak terima segala doa dia. Walaupun kita tengok dia banyak musafir, menghabiskan masa, keringat, harta benda untuk beribadat sehingga nampak susah. Tapi kenapa doa dia tak diangkat? Sebab Nabi kata macam mana nak diangkat, nak diterima doa dia, makannya, minumnya, pakainya, semua yang berasal pada sumber yang haram. Dan dia bahkan dibesarkan semenjak kecil daripada sumber yang haram. Maksudnya dia dibesarkan oleh mak ayah dia daripada sumber yang haram. Lalu bila nak dewasa, dia pun dah rasa tegal biasa dah dengan benda yang haram. Lalu dia teruskan, kita kata pendidikan mak ayah dia bagi makan benda haram pada dia menyebabkan doa dia tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah, kita minta jauhlah daripada perkara sebegini. Sebenarnya banyak lagi punca doa ditolak, tapi saya ambil dua ni sahaja memandangkan masa kita yang agak terbatas. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Ini kita tengok beberapa teknik doa yang betul. Kadang-kadang kita tengok orang tu berdoa, kita pun berdoa. Tetapi doa kawan kita lebih mudah dimakbulkan Allah berbanding doa kita. Kita pun rasa pelik. Kenapa jadi macam ni? Rupanya kita silap teknik dalam berdoa. Sepatut kita gunakan kaedah yang betul, tetapi kita tak gunakan kaedah yang betul. Dan pagi ni insya-Allah saya akan share beberapa teknik doa yang betul supaya mudah-mudahan doa kita senang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Ustaz Akhil. Ustaz, boleh tanya sekejap Ustaz? Ya, sila. Sebab tadi Puan Mazlia kata boleh interrupt kan? Tak usah bang. Ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana nak tanya pandangan Ustaz dari segi agama, ialah sudut Islam lah. Kalau kata orang tu memang banyak dosa sekalipun, tapi kalau sebab doa tu sebenarnya antara huwa dia dan juga Allah Ta'ala lah sekazalik, hatta masa dia berdoa tu pun orang kata orang lain tak tahu pun. Jadi kalau kata dia berdosa macam sekalipun, tapi hati dia, niat dia baik untuk tolong orang, untuk apa tu, macam mana tu Ustaz? Dia gini, Allah Ta'ala ni dia beri kepada kita apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Kadang-kadang doa kita tu bukan tak dimakbulkan. Doa si fulan tu bukan tak dimakbulkan. Itu rahsia dengan Tuhan. Belum dimakbulkan sebab apa? Belum sampai masanya. Saya pernah sekali habis kuliah di surau saya datang seorang tentera. Dia tentera bersara. Dia kata sebenarnya dia pernah kerja di sebuah syarikat, jawatan dia baguslah. Lepas tu dia kata dia difitnah, akhirnya dia kena buang kerja. Lepas tu dia kata dah lama banyak tempat dia pergi minta kerja tapi tak dapat. Lepas tu dia pun tanya saya, Ustaz, kenapa saya tak dapat rezeki dia? Lepas tu saya betulkan ayat dia. Sebenarnya tuan,
bukan tak dapat rezeki, belum diberikan rezeki. Lepas tu itu satu sudut. Saya duk tengok, saya perhati Kapten Roslan apa dia. Saya kata Kapten, saya perhati setiap hari duduk dalam majlis ilmu di surau kita. Bukankah itu rezeki? Jadi jangan sempitkan maksud rezeki itu kepada kerja sahaja. Mungkin kalau Kapten Roslan dah dapat kerja, tak ada masa lah nak datang ke surau. Itu pun rezeki. Jadi maksudnya soalan tu kita kata, itu rahsia dia dengan Allah. Mungkin Allah Ta'ala belum, bukan tidak, belum makbulkan. Sebab Allah Ta'ala beri ketika waktu yang diperlukan oleh hamba dia. Ataupun mungkin kerana dia tidak ada ilmu yang cukup, dia terlibat dengan benda-benda yang boleh menghalang doa dia dimakbulkan oleh Allah. Sebab tu kita kena dalami agama supaya kita boleh betulkan mungkin benda-benda yang kita buat silap sebelum ini. Ataupun betul dah tapi tidak tepat. Lalu kita belajar, kita boleh tepatkan apa yang kita rasa betul tetapi tidak tepat sebenarnya. Boleh Okey Ustaz Akhir. Ini beberapa teknik kalau kita berdoa supaya doa kita senang dimakbulkan. Okey Ustaz Akhir boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan apabila para hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku, yakni dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul-betul. Surah Al-Baqarah ayat 186. Okey, teknik pertama, mula-mula sekali kita kena penuhi kehendak Allah. Allah gini tuan-tuan, Allah tak perlukan kita. Kalau kita hidup ataupun seluruh makhluk di seluruh alam semesta mula pada zaman Nabi Adam sampai kiamat, semua duduk berkumpul beribadat dengan ibadat mereka yang terbaik, Allah Ta'ala tidak perlukan ibadat kita. Dia tetap dengan ketuhanan dia. Dia cipta kita, letak kita di dunia sebagai ihsan dia supaya dia beri peluang kepada kita, kemudiannya kalau kita beramal soleh kita dapat syurga. Masa Allah Ta'ala tak perlukan kita. Kita yang perlukan Allah. Jadi bila kita perlukan Allah, kita kena penuhi kehendak Allah terlebih dahulu. Kalau kita nak supaya doa kita dimakbulkan. Dan antara kehendak Allah yang perlu kita penuhi dalam ayat ni sebab apa? Dia kata fal yastajibu li, kamu kena sahut seruanku, patuh segala perintahku. Wal yu'minu bidan, beriman kepadaku. Logik analogi dia macam ni. Analogi dia kalau kita boleh tengok, kita nak isi borang permohonan lah. Jadi masa nak isi borang permohonan tu, pihak yang menawarkan permohonan dia yang kita kata apa, ada kelebihan. Kita yang tak ada kelebihan, kita mengharapkan dapat posisi ataupun dapat bantuan berdasarkan permohonan itu. Kalau kita pergi ke pejabat, kita kata saya nak nak buat permohonan supaya yang ditawarkan dapat ke saya. Jadi pihak yang menawarkan dia akan beri perkara logik lah. Okey, isi borang. Tiba-tiba kita tak nak isi borang. Apa nak kena isi borang? Bagi je lah. Macam tak ikhlas isi borang. Lepas tu katanya orang nak beri sumbangan. Dia kata ini syarat kami. Kalau awak nak, awak kena isi. Tak nak ikut, sudah. Kami tak akan berikan. Itu analogi mudah lah. Nak bagi faham. Kenapa kita kena penuhi dahulu kehendak Allah. Okey, yang kedua Ustaz Akhir. Ini dalam surah Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس
الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari zuriat keturunanku di sebuah lembah, yakni tanah suci Makkah, yang tidak tanaman padanya, yang tiada tanaman padanya, di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, mereka ditempatkan di situ supaya mereka mendirikan sembahyang dan memakmurkan dengan ibadat. Oleh itu, jadikanlah hati sebahagian dari manusia tertarik, yakni gemar kepada mereka, supaya datang beramai-ramai, dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman. Semoga mereka bersyukur. Ibrahim. Okey. Ayat ni doa Nabi Ibrahim, sorry. Ini doa Nabi Ibrahim bila ketika baginda diarahkan Allah meninggalkan Hajar dan juga Ismail masih kecil di Mekah. Dan kalau baca hadis Sahih Bukhari, panjang cerita dia. Bila Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, dia isi air masuk dalam bekas, dia letak tempat Hajar dan juga Ismail, dia pun pergi. Lepas tu dia pun berhenti daripada tempat yang jauh, dia pun tengok balik ke belakang, dia nampak Kaabah dan juga keluarga dia. Dan kita tahu Mekah masa tu tak ada orang hidup, dan di Mekah pada masa itu juga air pun tak ada. Jadi Nabi Ibrahim, kalau kita fikir logik, Nabi Ibrahim dia akan berdoa macam ni. Dia tak berdoa macam ni, wahai Tuhan kami, aku telah tempatkan, tolong selamatkan mereka. Sepatutnya begitulah doanya. Tetapi Nabi Ibrahim tengok yang saya highlight. Dia kata, ya Allah, aku tinggalkan sebahagian zuriat keturunanku di Mekah. Apa tujuan dia? Rabbana liyuqimus salah, supaya mereka dirikan solat menyembahmu. Maksud Nabi Ibrahim mengutamakan hak Allah mengatasi keperluan diri dia. Kalau kita fikir logik, ya Allah, tolong selamatkan zuriat keturunan aku yang aku tinggalkan di sini. Tapi Nabi Ibrahim tak buat lagu tu. Dia kata, ya Allah, aku tinggalkan mereka supaya mereka boleh beribadat kepadamu. Dan kalau kita baca tafsir ayat ini dan juga beberapa ayat lain, antara cara untuk Allah Ta'ala makbulkan doa kita, kita utamakan hak Allah berbanding hak kita. Logiknya bila Nabi Ibrahim kata, ya Allah, aku tinggalkan mereka supaya mereka boleh semayang, boleh beribadat kepadamu. Logiknya untuk kekal semayang, beribadat, mesti nak kena ada sumber kehidupan. Lalu selepas itu Allah Ta'ala pun berikan air. Dengan adanya air Zam-Zam muncul di Mekah, orang pun makin ramai. Akhirnya Mekah menjadi satu tempat yang sesuai untuk didiami. Pengajaran kepada kita, apa saja doa kita, kita letak ke tepi sekejap hak kita. Kita letak keutamaan pada hak Allah. Contoh, anak kita nak exam. Saya kata, ya Allah, beri kecemerlangan pada anakku supaya dia boleh berbakti kepada agamamu. Letak begitu. Contoh, katakanlah nak balik kampung balik kampung orang Kelantan. Kita nak supaya selamat dalam perjalanan balik kampung tu. Kita berdoa, ya Allah, mudahkan perjalananku balik kampung kerana aku balik nak melaksanakan arahan berbuat baik kepada ibu bapa yang kamu suruh dalam Al-Quran. Ya Allah, bantu perjalanan ini mudah selamat. Kenapa aku balik? Kerana aku nak hubung silaturahim dengan keluarga di kampung yang kamu suruh. Letak keutamaan hak Allah. Barulah letak, kita kata, hak kita. Bila kita utamakan hak Allah berbanding hak kita, doa kita tu lebih mudah untuk Allah Ta'ala makbulkan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, penuhi tuntutan Allah. Yang kedua, utamakan hak Allah. Dan yang ketiga, doa yang perlu kita lakukan, kita kena berdoa secara konsisten. Okey Ustaz Akhir, ayat ni kalau boleh kita skip, Ustaz Akhir ambil ayat 143 dengan 144 saja. Itu antara gist penting pada ayat ni. Falaula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun.
Sadaqallahul azim. Maka kalaulah. Okey. Maka kalaulah dia dahulu Yunus ketika senangnya bukan daripada orang yang sentiasa mengingati Allah dengan zikir, tasbih, solat dan sebagainya, sudah pasti dia akan tinggal berkubur dalam perut ikan sehingga hari manusia dibangkitkan keluar daripada kubur. Okey, ayat ni cerita mengenai Nabi Yunus alaihi salam. Kita biasanya bila dengar cerita Nabi Yunus, kita duk ingat oh Nabi Yunus ni istimewa bila ditelan oleh ikan, ditelan oleh ikan. Kenapa doa baginda dalam perut ikan itu dimakbulkan Allah? Sebab baginda berdoa dengan doa yang istimewa, yang sangat merendah diri. Mana doa tu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita tak nafikan doa ini berdasarkan hadis ini ada kelebihan dia. Memang kita tak nafikan, tetapi perkara yang jarang kita tahu, kita biasa baca ayat ni je. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dalam surah Al-Anbiya. Tapi kita tak baca ayat yang dibacakan oleh Ustaz Abdul Khair tadi. Ayat ni Allah kata falaula, kalaulah bukan kerana Yunus dahulunya orang yang sentiasa mengingati Allah, sudah pasti dia kekal dalam perut ikan tu sampai kiamat. Apa pengajaran kepada kita? Pengajaran kepada kita, kita ni kalau kita nak supaya doa kita dimakbulkan Allah ketika sukar ataupun dalam situasi-situasi tertentu, cara dia kita kena contohi Nabi Yunus dengan sentiasa beribadat, berdoa kepada Allah ketika senang. Itu rahsia dia. Contoh dalam sebuah hadis dalam Mustadrak Al-Hakim. Nabi kata, ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddah. Kamu kena kenali Allah ketika senang. Sebab apa kalau kamu buat macam tu, sudah pasti dia akan kenalimu ketika sukar. Nabi Yunus ni kalau dia duduk dalam perut ikan, hari tu kena telan di ikan, hari tu baru dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita boleh katakan kemungkinan doa baginda sukar juga dimakbulkan. Tetapi kenapa Allah Taala mudah pemakbulan doa baginda ketika duduk dalam perut ikan? Kerana ketika senangnya dahulu, baginda ni jenis orang yang sentiasa mengingati Allah. Jadi kita ni kena sentiasa berdoa kepada Allah. Sebelum wabak Covid kita berdoa, bila wabak Covid kita pun berdoa, barulah mudah doa kita dimakbulkan oleh Allah. Ini antara teknik-teknik yang mudah. Okey, kemudian yang keempat. Yang keempat ni ayat ni pendek, tapi Ustaz Akhir boleh rehat. Ustaz Akhir boleh baca sekejap lagi ketika kita masuk doa-doa yang ma'thur disebut dalam Al-Quran dan juga sunnah berkaitan dengan doa ketika wabak. Okey. Teknik yang keempat untuk berdoa adalah menggunakan tawassul. Tawassul ni maksudnya perantara. Tawassul maksudnya menggunakan sesuatu sebagai perantara ketika berdoa. Dan tawassul ni tuan-tuan, ada tawassul yang digalakkan dan ada tawassul yang dicegah, tak boleh buat. Tak apalah, dicegah tu kita tak payah ambil yang tu, kita fokus kepada tawassul yang digalakkan oleh agama. Tawassul yang digalakkan oleh agama, yang pertama tawassul dengan nama Allah. Sebab dalam ayat ni Allah kata walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang mulia, yang cantik. Maka gunakan nama itu untuk berdoa. Contoh kita sakit, kita panggil nama Allah. Ya Allahu ya Syafi. Ya Allah, Tuhan yang maha penyembuh, sembuhkan aku. Kita nak rezeki. Ya Allahu ya Razzaq, beri aku rezeki. Kita nak selesai permasalah kita. Ya Allahu ya Fattah. Mintalah sesuaikan nama Allah dengan apa yang kita minta. Ini yang pertama. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh ni pun sesuatu yang sangat mujarab. Contoh tawassul dengan amal soleh dalam hadis. Sebuah hadis cerita 3 orang lelaki yang terperangkap dalam gua. Lepas tu bila hujan lebat, mereka musafir bersembunyi dalam gua. Lepas tu air daripada atas tolak batu, lalu batu tu jatuh menutup pintu gua. Mereka cuba nak keluar tak boleh. Dan mereka mungkin akan mati kebuluran dalam gua. Lalu setiap seorang daripada mereka pun berdoa kepada Allah menggunakan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Ada seorang kata, ya Allah, aku ni dulu aku buat baik kepada ibu bapa aku. Dia pun cerita macam mana cara dia buat baik kepada ibu bapa aku. Lepas tu dia kata, kalaulah ada nilai di sisimu, amal soleh aku itu buat baik kepada ibu bapa aku, bantulah kami. Lalu pintu gua tu terbuka sikit, tapi tak lepas keluar. Orang kedua pula bertawassul, ya Allah, aku dulu berkenan dengan sepupu aku, dia ni cantik. Kemudian satu hari dia perlu bantuan aku pun letak syarat, aku boleh bantu dengan syarat kamu kena berzina dengan aku. Lepas tu bila dah aku bantu dia dan sepupu aku tu dah kata bersedia lah untuk berzina dengan aku, tiba-tiba bila aku nak hampiri dia, lalu sepupu aku ingatkan aku,
takutlah kamu kepada Allah. Aku melepaskan sepupu aku kerana takut padamu ya Allah. Kalau dah ada nilai di sisimu amalku itu, tolong bantu kami. Terbuka lagi pintu gua. Tapi tak lepas keluar. Orang ketiga pula kata, ya Allah, aku dahulu ada pekerja. Pekerja aku ni, kerja dengan aku tak sempat dia ambil upah, dia pun meninggal aku. Dia meninggalkan aku. Aku pun simpan duit tu. Aku beli kambing, aku bela kambing sehingga akhirnya selepas bertahun, kambing itu biak penuh satu padang. Kemudian dia datang kepada aku minta balik gaji aku dulu, aku pun serahkan kambing satu padang. Maksudnya kalau ada nilai di sisimu, bantu. Lalu selepas ketiga-tiga ni berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala buka pintu gua, lalu mereka terselamat daripada musibah itu. Itu antara contoh berdoa tawassul dengan amal soleh. Banyaklah sejarah-sejarah, kisah-kisah ni. Tawassul dengan amal soleh ni. Dan tawassul dengan orang soleh. Tawassul dengan orang soleh ni biasa kita buat lah. Kita jumpa orang surau, kita buat solat hajat. Itu tawassul lah tu. Dan tawassul dengan orang soleh ni, kita lihat orang tu, kita rasa, kita percaya dia ni orang yang soleh, kita minta doakan saya. Paling tidak kita jumpa doakan saya supaya sejahtera dunia akhirat. Doakan saya supaya dimudahkan urusan dan sebagainya. Ini antara doa-doa yang kita kena discover. Kita kena guna. Tawassul dengan nama Allah, tawassul dengan dengan amal soleh, dan tawassul dengan orang soleh. Sebenarnya tajuk tawassul saja kita boleh buat tajuk lain yang lebih mendalam perbincangan ni. Tapi tak apa, kita just pergi sepintas lalu. Jadi berapa dah? Teknik doa. Yang pertama, penuhi kehendak Allah. Yang kedua, utamakan hak Allah macam Nabi Ibrahim tadi. Yang ketiga, berdoa secara konsisten. Kemudian yang keempat, gunakan doa tawassul. Ustaz, tawassul dengan orang soleh yang hidup saja ke? Itulah benda ni khilaf lagi. Ada yang tanya soalan, boleh ke tak tawassul dengan orang yang sudah mati? Saya secara peribadi, walaupun benda ni khilaf dibincangkan oleh ulama, saya lebih prefer kita utamakan yang utama. Maksud yang utama tu kita tawassul dahulu dengan nama Allah. Tawassul dulu dengan amal soleh. Tawassul dulu dengan orang soleh. Kalau kita tawassul dengan yang tiga ni disepakati oleh ulama, tak ada masalah. Manakala tawassul dengan orang mati ni ada yang ekstrim kata syirik, ada yang kata boleh. Jadi kalau kita diberikan pilihan antara menggunakan teknik yang dipersetujui semua ulama ataupun teknik yang menjadi pertikaian sebahagian ulama, kalau saya lah, saya ikut cara Nabi. Nabi kata apa? Tinggalkan apa yang meragukan kamu. Tinggalkan apa yang meragukan kamu. Buat benda tak meragukan kamu. Jadi kalau tanya saya, boleh kita tawassul dengan orang mati? Biar dulu hak tu. Kenapa ulama khilaf? Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Yang tak boleh ekstrim, dia kata sampai syirik. Kenapa nak minta pada orang yang mati? Dia mati, dia tak boleh buat apa-apa dah. Lepas tu yang kata boleh pula, dia gunakan dalil-dalil. Jadi perbincangan tu tak sihat lah bagi saya. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Why not kita fokus kepada tiga ni sahaja yang kata boleh? Itu lebih selamat daripada kita duk bergaduh. Duk sibuk bergaduh. Hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh. Tapi doa tak buat. Kalau boleh yang tiga ni dulu. Sebenarnya tiga ni banyak cerita. Tawassul dengan orang soleh macam Nabi pernah pesan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kalau kamu jumpa lelaki ni, Uwais Al-Qarni, Nabi bagi description dia sekian, minta dia doakan kamu. Ini contoh tawassul dengan orang soleh. Yang kelima, teknik yang kelima, ini yang kita akan bincang hari ni. Ini kemuncak kita lah. Kemuncak talk kita pada hari ini adalah kita berdoa dengan doa yang sabit. Yang sabit maksudnya yang pasti, sahih daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini topik yang kita akan bincangkan. Okey, yang pertama yang kita akan bincangkan adalah berdoa untuk menghindarkan wabak dengan ayatul kursi. Ini Ustaz Akhi kena baca ni. Sila Ustaz Akhi. Sila. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Okey, yang ni tak ada terjemahan Ustaz Akhir sebab apa ayat kursi ni panjang. Cuma ayat kursi ni apa kelebihan dia kalau kita perhati kan. Sebelum kita pergi pada doa-doa lain ayat kursi. Kenapa ayat kursi ni kalau saya pernah buat kuliah pasal ayat kursi ni saja boleh makan dekat 2 jam. Ayat kursi saja. Kita ulas setiap patahnya. Tetapi untuk hari ni kita tak payah ulas semua. Kita ambil gist sahaja pada ayat kursi. Ayat kursi ni kelebihan dia kalau kita amalkan baca lepas solat macam tiket untuk ke syurga. Lepas tu saya nak tegur lah. Orang kita ni biasanya semayang kat mana-mana. Katakanlah imam tu nak ringkas. Imam nak ringkas. Dia pun tak nak baca panjang-panjang. Mungkin dia pun nak cepat. Jemaah pun nak cepat. Biasa imam dia akan pusing menghadap kepada makmum. Dia pun kata Al-Fatihah. Makmum pun dia pun baca Fatihah. Tak salah baca Fatihah. Tetapi yang paling utama baca ayat kursi. Sepatutnya bila pusing menghadap kepada jemaah, ayat kursi. Tu baru betul lah. Tapi kalau nak baca Fatihah dan ayat kursi, tak ada masalah. Cuma jangan ditinggalkan ayat kursi. Sebab ayat kursi itu selepas sembahyang kita baca itu adalah sunnah. Tak baca Fatihah pun tak apa. Kita dah baca berulang kali Fatihah dalam solat. Kalau lagi penting lepas sembahyang kita baca ayat kursi. Tapi kalau kita nak baca Fatihah ayat kursi, tak ada masalah. Tapi jangan tinggal ayat kursi berdasarkan hadis ni. Lepas tu ayat kursi ni diiktiraf sebagai ayat yang paling agung. Satu hari Nabi tanya sahabat dia Ubay bin Ka'ab. Dia kata, Ubay, ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Ubay kata, Allah dan juga Rasulullah lebih mengetahui. Lepas tu Nabi pun tanya lagi. Lalu dia kata ayat kursi. Surah Al-Baqarah ayat 255. Nabi pun tepuk dada dia. Nabi kata, semoga ilmu mudah engkau capai wahai Abul Munzir. Nama ataupun gelaran kepada Ubay bin Ka'ab. Nabi tak bantah kata-kata Ubay bin Ka'ab. Nabi kata, semoga Allah Ta'ala mudahkan ilmu. Itu satu takrir atau pengiktirafan. Mari kita tengok apa istimewa surah ayat kursi ni. Rahsia bahasa pada patah ayat kursi. Dia satu ayat Al-Baqarah 255. Tapi rahsia dia dalam ayat kursi ini Allah Ta'ala ulang sampai 17 kali nama dia. Sama ada dengan kata isim, kata nama atau kata ganti nama. Contoh ni. Allah, dia, Al-Hayyu, Al-Qayyum, la ta'khudhu sampai habis. Wa huwal aliyyul azim. Bayang tak tuan-tuan? Satu ayat mengandungi sampai 17 kali pengulangan nama Allah. Yang mana menunjukkan ayat ni walaupun satu, tapi dia punya kehebatan ayat ni mengandungi kekuasaan Allah yang sangat hebat. Lepas tu rahsia dia duduk di mana? Bila kita baca ayat kursi lepas mayang untuk menjadi doa penghindar wabak. Tengok pada bahagian ujung. Allah kata wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Allah kata luasnya kursi, kekuasaan, ilmu atau pekerjaan Allah itu as-samawati wal ard, meliputi langit dan juga bumi. Langit bumi ni besar. Lepas tu di hujung tu Allah kata apa? Tengok Dia kata wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Pasal Allah kata wala ya'uduhu, dan tidak melemahkan dia Allah sikit pun hifdhuhuma, untuk menjaga sebesar-besar langit dan juga bumi. Masuk langit bumi ni besar. Rumah kita yang 20 kali 70 ni pun tak terjaga dah. Kadang ada tempat-tempat yang bersawang, ada sampah tersembunyi di celah-celah mana kita tak mampu nak jaga. Tapi Allah Ta'ala kata dia ni, kerajaan dia, kekuasaan yang meliputi langit dan juga bumi. Dan tak lemah sikit pun untuk dia menjaga kedua-duanya. Dan dia adalah Tuhan yang maha agung lagi maha agung. Maha tinggi lagi maha agung. Cara dia macam mana? Setiap kali kita baca lepas sembahyang ayat kursi, bila sampai dekat wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, dekat wala ya'uduhu hifdhuhuma, atau apa kita kena buat, kita kena fokus. Kita baca dengan penghayatan makna daripada awal sampai dekat ujung, kita kata ya Allah, kerajaanmu besar sungguh, meliputi sebesar langit dan bumi, dan tak lemah sikit pun untuk kamu jaga. Sampai pada bahagian akhir ayat ni, kita fokus dan kita minta, ya Allah,
Jika kamu mampu dan tak berat sedikit pun untuk menjaga kerajaan kamu seluas langit dan bumi, pasti kamu pun tak susah untuk jaga aku, keluarga aku, seluruh umat Islam daripada bencana termasuk COVID-19. Dan tuan-tuan, ini alhamdulillah saya amalkan daripada muda. Lepas sembahyang baca ayat kursi sampai wala ya'uduhu hifdhuhuma tu, saya fokus, ya Allah, tak lemah untuk kamu jaga sebesar langit dan bumi. Tolong jaga aku, tolong jaga isteri, anak-anak aku, harta benda dan sebagainya. Walaupun rumah kita tak ada sistem ADDT, kita balik kampung, kita pergi ke mana pun, kita tinggal rumah macam tu kita duduk di kampung ke, kita duduk di Mekah ke, kita baca ayat kursi, lepas sembahyang kita fokus, ya Allah, kerajaanmu meliputi sebesar langit dan bumi. Tak lemah sikit pun untuk kamu jaga keduanya. Tolong jaga rumah aku di KL. Tolong jaga anak aku di mana saja dia berada. Itu bergantung bulat-bulat pada Allah, sebab Allah Ta'ala Tuhan Maha Berkuasa, dan kita gunakan lafaz dalam ayat kursi itu sendiri. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Lepas ni tuan-tuan, modify sikit cara kita baca ayat kursi lepas sembahyang. Lepas sembahyang jangan sekadar Al-Fatihah kita pun lompat pergi. No. Lepas sembahyang tukar. Ayat kursi jangan tinggal. Nak baca Fatihah sekali pun boleh, tak mau baca pun boleh. Tapi ayat kursi jangan tinggal. Dan lepas bila baca ayat kursi pada bahagian hujung tu, fokus. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Tak lemah sikit pun untuk kamu jaga sebesar langit dan juga bumi. Okey, habis. Seterusnya, ini pun bagusnya doa Nabi Yaqub. Okey Ustaz Akhir? Qala hal amanukum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين صدق الله العظيم. Yang bermaksud bapa mereka yakni Nabi Yaqub alaihi salam berkata, jika aku lepaskan dia pergi bersama-sama kamu, aku tidak menaruh kepercayaan kepada kamu menjaganya, melainkan seperti kepercayaanku kepada kamu menjaga saudaranya dahulu yang telah kamu hampakan. Oleh itu, aku hanya menaruh kepercayaan kepada Allah, kerana Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari sesiapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Surah Yusuf. Okey, alhamdulillah. Ayat ni sebab tu Quran ni dia kena baca by context. Kalau baca satu ayat ni kita macam pening apa cerita ni. Okey. Sama juga bila orang bagi, okey doa ni daripada Al-Quran, kita baca tanpa kita faham konteks. Tak boleh juga, kita kena faham konteks. Cerita dia macam ni. Ayat ni bila Nabi Yaqub sebut ni, kata fallahu khairun hafidha, ketika dia terkenang bagaimana nasib Yusuf. Cerita dia macam ni. Yusuf hilang ketika muda, ketika kecil. Kemudian Yusuf dah jadi menteri keuangan Mesir. Kemudian kemarau yang panjang pun dah menimpa seluruh kawasan. Lalu adik-beradik masa tu Nabi Yusuf dah jadi menteri keuangan. Satu hari dia duduk di Mesir, tengah ada urusan kerajaan, dia nampak 10 orang lelaki datang daripada tempat jauh. Dia tengok, dia kenal ini adik-beradik dia. 10 orang adik-beradik yang telah berkomplot buang dia ketika muda dahulu masuk dalam PG. Lalu Nabi Yusuf pun layan mereka dengan cara baik. Nabi Yusuf pun macam soal siasat sekali. Kamu daripada mana? Oh kami daripada Kanaan. Oh Kanaan. Berapa orang family kamu? Kami ada 12 orang. Termasuk ayah kami 13 lah. Kami 12 ni hilang seorang masa kecil. Hilang. Lepas tu tinggal 11. Lepas tu Yusuf tanya, 11? Ni ada 10. Yang bungsu nama Bunyamin. Dia berada di negeri kami. Dia kena jaga ayah kami yang tua. Kena jaga ayah kami yang tua. Lalu Nabi Yusuf main politik sikit. Kita okey tak apa, aku percaya cakap kamu. Kamu kata kamu sebenarnya datang 10 tapi sebenarnya ada 12 orang. 2 lagi di negeri kamu di Kanaan. Jadi sekarang ni aku bagi 12 bekalan. 10 untuk kamu, 2 untuk Bunyamin dan juga ayah kamu. Dengan syarat untuk next visit kamu kena buktikan kamu bercakap benar. Next visit bawa adik kamu tu. Dan kalau kamu next visit tak bawa adik kamu, aku anggap kamu berdusta dan next time kamu datang kamu tak akan diberi apa-apa bekalan. Jadi ada anak-anak Nabi Yaqub pun baliklah. Balik dia pun beritahu pada ayah dia. Pemerintah atau Menteri Keuangan Mesir ni seorang yang sangat kata pemurah
dan dia letak syarat untuk next visit. Dia kata untuk next visit kami kena bawa Bunyamin sekali. Bila anak-anak ada 10 orang ni bagi tahu kepada Nabi Yaqub untuk next visit kena bawa Bunyamin, Nabi Yaqub rasa ragulah. Lalu Nabi Yaqub kata, dia kata jika aku lepaskan dia Bunyamin pergi bersama kamu untuk next visit ke Mesir, aku tak percaya kepada kamu. Sebab sebelum ni aku pernah amanahkan abang dia dahulu Yusuf kepada kamu. Tapi kamu abaikan amanah itu. Hampakan amanah aku beri kepada kamu. Lepas tu bila Nabi Yaqub terkenang, oh macam mana nasib Yusuf. Lalu Nabi Yaqub berdoa kepada Allah. Dia kata apa? Fallahu khairun hafidha. Maka Allah adalah khairun sebaik-baik hafidha penjaga. Biarlah Allah Ta'ala jaga Yusuf. Wa huwa arhamur rahimin. Dialah Tuhan yang maha pengasih. Yang maha pengasih antara yang mengasihani. Jadi doa ini fallahu khairun hafidha ini kita boleh ambil sebagai doa. Bila kita risau keadaan diri kita macam mana, anak kita, harta benda kita mungkin terkena apa-apa atau dalam musim wabak ni mungkin terkena wabak penyakit ni. Kita kata ya Allah fallahu khairun hafidha. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Mu tolonglah jaga aku. Ini yang kedua. Ini pun jarang orang baca doa ni. Sebab tu saya berkongsi supaya kita ambil manfaat daripada doa yang datang daripada Al-Quran yang diucapkan oleh manusia istimewa seperti Nabi Yaqub alaihissalam. Okey, yang ketiga ni ini doa yang ketiga daripada Al-Quran. Lepas doa ni kita akan masuk doa berdasarkan hadis pula. Jadi hari ni saya tak bagi banyak kepada anda semua, saya bagi cuma 5 sahaja ayat kursi. Saya bagi 6 sahaja. 3 daripada Al-Quran, 3 daripada hadis. Cukup untuk kita amalkan. Dan mana dapat doa tu tuan-tuan boleh download dalam iklan untuk talk pagi ni yang dah kita letak pihak library, Sister Suhani dengan Puan Salwati letak dalam air. Boleh klik, boleh download terus. Jadi hari ni saya cuma akan berkongsi 3 ayat kursi. Kenapa saya pilih 3 ni saja? Yang ini memang kita biasa baca. Ayat kursi, kemudian doa Nabi Yaqub, fallahu khairun hafidha, dan juga surah Al-Falaq dan juga An-Nas. Cuma saya tak ulas An-Nas hari ni sebab dia akan jadi panjang lebar. Saya cuma fokus kepada surah Al-Falaq. Dan surah Al-Falaq pun saya cuma akan fokus kepada ayat yang kedua sahaja. Okey Ustaz Akhir, minta baca surah Al-Falaq secara sempurna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Okey, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, 2 surah ini dipanggil muawwidatan, 2 surah yang menjadi perlindungan. Sebelum 2 surah ini diturunkan kepada Nabi, Nabi ada baca berbagai-bagai doa. Tapi bila 2 surah itu kepada Nabi, Nabi stop ataupun Nabi utamakan 2 surah ini. Dan surah Al-Falaq pelindung, kita minta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku mohon perlindungan dengan Allah, Tuhan yang memiliki waktu subuh. Surah Al-Falaq kita minta perlindungan daripada bencana fizikal. Surah An-Nas kita minta perlindungan dengan Allah daripada bencana hasutan, kita kata spiritual. Jadi dia kita kata 2 ni kita combine, dia akan jadi resepi yang lengkap untuk menghindari untuk kita hindari sebarang ancaman fizikal dan juga ancaman spiritual. Hak spiritual tu surah An-Nas ini bisikan-bisikan jahat syaitan yang nak sesatkan kita melakukan dosa, menderhakai Allah, buat jahat pada orang. Tapi surah Al-Falaq memang literally untuk hindarkan kita daripada penyakit-penyakit ataupun ancaman fizikal. Dan di mana yang fokus kita perlu min syarri ma khalaq. Okey, yang ni tuan-tuan kena perhati, kena fokus. Yang pertama, tengok kelebihan 2 surah ni. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata telah diturunkan kepadaku beberapa ayat yang tidak ada yang setanding dalam memohon perlindungan dengan Allah. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Okey, Nabi sini ketika sakit, Nabi akan baca surah
Al-Falaq dan surah An-Nas Nabi akan tiup. Jadi lepas ni tuan-tuan, kalau kita sakit kaki ke, sakit gigi ke, apa kita kena buat? Kita baca surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, kita pun hembus. Kita hembus tempat yang sakit. Ini hak kita kata sunnah Nabi. Kemudian kita tengok dalam sebuah peristiwa Nabi pernah berjalan dengan Uqbah bin Amir. Nabi pernah berjalan dengan Uqbah bin Amir di luar Madinah. Di sebuah tempat. Di antara Juhfah dengan Abwa. Masa angin bertiup kencang, langit pun gelap, Nabi pun tengok, Nabi pun baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Lepas tu Nabi kata, wahai Uqbah, mohonlah perlindungan dengan Allah dengan kedua surah ini kerana ia adalah doa perlindungan terbaik yang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana doa sekalipun. Masuk surah Al-Falaq ini sangat powerful. Dan nak tahu, nak faham ataupun kita nak appreciate dia sebagai surah yang sangat powerful, nak kena faham makna dia tu. Meh, kita bincang makna dia. Okey, surah Al-Falaq. Perkataan falak ni sendiri tuan-tuan, dia kata dalam kalau terjemah mudah falak ni pagi. Tapi falak ini sebenarnya tuan-tuan, dia adalah merujuk kepada aktiviti falaqani belah. Allah Ta'ala sebut, tapi ni saat kita baca ni dalam surah Al-Falaq, dalam surah Al-An'am, Allah kata apa? Innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah Ta'ala yang membelah. Belah apa? Biji, butir tumbuhan dan juga biji. Maksudnya, kita ambil biji durian, kita letak atas tanah. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan dia terbelah lalu keluar tunas, akhirnya jadi pokok, dia tidak akan tumbuh sampai bila. Maksud Allah adalah satu-satunya Tuhan yang boleh membelah biji benih menjadi pokok. Sama juga, falak ni juga masuk belah kegelapan malam atau mereka kata menyingsingkan subuh. Malam, gelap gelita. Jadi malam yang gelap gelita tu, tak ada siapa yang boleh membelah kegelapan malam dengan menerbitkan matahari, melainkan Allah. Jadi mudahnya, siapa yang boleh membelah kegelapan malam jadikan subuh? Siapa yang boleh membelah biji akhirnya keluar tunas pokok? Tak ada siapa pun di alam semesta melainkan Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan yang berkuasa untuk membelah kegelapan malam menjadi subuh. Jadi Allah satu-satunya. Okey, itu asas surah Al-Falaq. Kemudian surah Al-Falaq ni saya katakan tadi minta perlindungan daripada kejahatan makhluk fizikal ataupun mudarat fizikal. Okey, untuk mudarat fizikal ni Allah Taala kata min syarri ma khalaq. Disebut umum daripada kejahatan makhluk-makhluk yang jahat. Dan dalam makhluk yang jahat Allah Taala cipta ni ada 3 yang paling bahaya. Apa dia? Yang pertama min syarri ghasiqin idza waqab. Daripada kejahatan malam bila dia gelap. Sebab apa? Bila malam berlaku, banyak kita kata jenayah atau banyak binatang-binatang yang berbisa, yang buas keluar apa cari makan atau buat kerja pada waktu malam. Orang nak buat jahat pun lebih mudah buat jahat pada waktu malam. Jadi kita minta perlindungan daripada kejahatan malam. Kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Minta perlindungan daripada kejahatan wanita-wanita yang menghembus sihirnya pada simpulan ataupun ikatan. Ni ada cerita dalam hadis Nabi bagaimana Nabi disihir. Karena wa min syarri hasidin idza hasad. Dan minta perlindungan daripada kejahatan hasad dengki. Okey tuan-tuan Surah Al-Falaq kita minta perlindungan dengan Allah daripada bahaya mudarat fizikal. Mudarat fizikal yang mana mudarat fizikal tu umum. Sebab semua makhluk dicipta adalah ada unsur kejahatan. Tapi yang paling bahaya 3. Malam, sihir dan juga hasad dengki. Cuma fokus kita min syarri ma khalaq tu. Fokus kita pada min syarri ma khalaq yang kita nak kaitkan dengan COVID-19. Okey. Perkataan min syarri ma khalaq ni daripada kejahatan makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Semua makhluk yang Allah Ta'ala cipta ni ada unsur kebaikan, ada unsur kejahatan. Contoh paku. Paku ada kebaikan dia boleh bantu kita untuk kemaskan dinding, sangkut barang dan sebagainya. Tetapi pada paku itu juga ada unsur kejahatan dia yang kita tak tahu, mungkin kita terkena seperti paku karat dan sebagainya. Dan syarri ma khalaq itu dia umum. Asap, api, haiwan berbisa masuk belaka tu. Macam contoh orang kita nak masuk hutan, lalu tempat-tempat yang dikatakan keras, kita pun bersikap tak cerdik. Kita kata tok nenek, cucu tumpang lalu. Tok jangan kacau cucu nak duduk sini malam ni. Sebenarnya perkara-perkara itu tidak sepatut dilakukan. Sepatutnya kita baca surah Al-Falaq.
Kita kata aku minta perlindungan dengan Allah yang berkuasa membelah kegelapan malam menjadikan subuh. Dialah satu-satu yang berkuasa segala sesuatu di alam ini. Aku minta perlindungan dengan Allah yang berkuasa penuh. Itu apa dia? Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk. Termasuk makhluk yang duduk di sini. Ular ke jin ke setan ke atau manusia yang jahat yang mungkin boleh memudaratkan kita. Kita baca min syarri ma khalaq dah merangkumi semua makhluk yang berada semua di sekeliling kita. Termasuklah min syarri ma khalaq itu adalah COVID-19. Termasuk COVID-19 ataupun apa saja penyakit yang yang ada di sekeliling kita. Jadi tuan-tuan lepas mayang ni jangan tinggal ayat kursi 3 qul. Cuma bila sampai dekat surah Al-Falaq ni, oleh kerana sekarang ni COVID-19 ni boleh kena pada siapa sahaja. Jadi bila kita baca min syarri ma khalaq, minta perlindungan denganmu ya Allah daripada kejahatan makhluk-makhluk yang kamu cipta, termasuklah COVID-19. Termasuklah binatang berbisa dan sebagainya. Ini kita kata rahsia yang ada pada surah Al-Falaq. Jadi 3 tuan-tuan. Pertama sekali 3 ayat kursi. Kemudian fallahu khairun hafizah dan juga surah Al-Falaq. Bahkan tuan-tuan saya pernah buat kuliah Al-Falaq saja makan masa sejam. An-Nas makan masa sejam. Banyak yang kita boleh belajar di sebalik kedua-dua surah ini. Dan bila kita belajar secara mendalam surah Al-Falaq, ayat kursi ini kita akan fokus dan kita akan jadi benar-benar appreciate content surah-surah ini. Yang masalah sekarang ni kita baca sambil lalu tak rasa apa sebab kita tak kenal apa kelebihan surah ini berdasarkan expression ayatnya, makna di sebalik perkataan dan sebagainya. Okey, habis. Seterusnya kita masuk pula doa daripada hadis. Doa daripada hadis. Ini Ustaz Akhir nak baca ke? Bismillahilladzi la yadurru ni. Bolehlah Ustaz Akhir baca? Bismillahilladzi. Ustaz Akhir? Alhamdulillah dengar. Okey. Bismillahilladzi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Okey, ini antara doa yang kita jangan tinggalkan pagi petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Nabi kata tak ada seorang hamba pun yang membaca doa ni 3 kali pada waktu pagi dan yang petang melainkan tidak akan ditimpa apa-apa mudarat. Kalau takdir Allah kita kena juga mudarat, dia tak kena dengan ekstrim. Allah Ta'ala kesampingkan benda tu. Jadi tuan-tuan doa ni biasa kita dengar. Kita kena selalu baca doa ni. Lepas tu yang kedua, okey Ustaz Akhir, a'udzu bi kalimatillah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Okey, a'udzu bi kalimat, aku berlindung dengan kalimah Allah yang maha sempurna daripada segala kejahatan makhluk. Hadis ni pun, doa ni pun sangat powerful. Lepas tu saya pilih hari ni yang kita yang betul-betul maksur dan juga punya makna yang sangat bagus untuk menghindari. Cerita dia datang seorang lelaki mengadu pada Nabi, ahli Sahih Muslim. Dia kata dia disingat oleh kalajengking malam tadi dan dia rasa sakit sungguh. Nabi berkata kalau kamu baca doa ni pagi pada waktu petang, sudah pasti singatan jengking itu tidak akan memudaratkan kamu. Sebab tu tuan-tuan, katakanlah kita ditakdirkan tuan terpaksa masuk hutan atau pergi tempat-tempat yang mungkin menjadi sarang binatang berbisa, benda-benda yang berbahaya, bacalah doa-doa ni. Sebab kita kena ingat makhluk di alam ini dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh sengat, dia boleh patuk, dia boleh mencederakan kita. Tapi bila kita minta, ya Allah, tolong jaga aku, Allah yang halang mereka. Katalah kita lalu ikut satu laluan, bila kita baca doa ni, seolah-olah Allah Ta'ala kata pada haiwan-haiwan makhluk ciptaan dia, ini hamba aku, dia dah minta perlindungan dengan aku, kamu jangan sekali-kali usik dia. Bayangkan kalau kita luaskan perkara ini kepada COVID-19. Kita tak nafi COVID-19 adalah tentera Allah. Sebab tentera Allah ni luas. Allah sebut dalam surah Al-Muddathir. Allah kata, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Dan tak ada siapa tahu berapa jumlah ataupun angka tentera Allah melainkan dia. Dan kita tak boleh nafikan juga COVID-19 ni ada tentera Allah Ta'ala. Dan dia ada peranan-peranan tertentu untuk mengajar manusia. Jadi bila kita baca doa ni, bila COVID tu sampai kepada kita, dia tengok kita, oh ini
makhluk Allah yang Allah Ta'ala beri jaminan penjagaan sebab lelaki ini ataupun perempuan ini dia ambil inisiatif jaga SOP dan dia ambil inisiatif berdoa kepada Allah. Lalu COVID berkata, okey bro, okey geng, hak ni tak ada kacau ni. Sebab dia dah minta perlindungan dengan Allah Tuhan kita. Dan kita pun takdirkan syarri ma khalaq. Allah Ta'ala takdirkan sifat kita makhluk yang memudaratkan orang lain. Jadi dia dah berdoa dengan doa ini, kita jangan kacau dia. Tapi sepatutnya saya kata kena iring sekali antara aspek ikhtiar fizikal SOP di samping kita baca doa. Kalau baca doa saja tetapi kita tak ambil langkah berjaga-jaga SOP, tak jadi juga. Dia kena bergerak seiring. Kita kata pada tahap usaha kita usaha. Kemudian pada tahap doa apa kita doa, insya-Allah bila doa kita bertemu dengan usaha dengan izin Allah, takdir Allah, kita akan selamat daripada wabak penyakit dan sebagainya. Ani a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan yang terakhir sekali, kita tengok doa daripada, ini paling popular orang nak baca sekarang. Okey, Ustaz Akhir, ini yang terakhir. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqab. Okey, ini antara kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda ni Allah Taala beri satu mukjizat, dia panggil jawami'ul kalim. Baginda berbicara dengan kata-kata yang ringkas padat. Nabi sebut sikit tapi huraian dia orang boleh hurai sehingga menghasilkan buku-buku perbincangan yang panjang lebar. Itu mukjizat baginda. Antara mukjizat baginda, baginda ajar kita dengan doa ini. Dan bahagian ujung tu, kita kata zaman Nabi mungkin penyakit-penyakit ni limited. Al-baras, contohnya sapak, junun, gila, judam, kusta. Tak ada kita kata penyakit-penyakit macam-macam ni. Tetapi Nabi dah rangkum dalam lafaz dia wa min sayyi'il asqam. Jadi doa ini tuan-tuan sesuai dibaca pada semua zaman. Katakanlah kita hidup lagi 100 tahun ataupun lagi 300 tahun tak berlaku kiamat, alam tak musnah. Masa tu keluar pula penyakit-penyakit baru hak manusia pada tahun ini tak pernah terfikir pun. Sesuai ataupun tidak kita baca doa ni? Sesuai. Sebab bahagian ujung tu. Waktu tuan-tuan kita baca doa-doa, kita gunakan lafaz yang Nabi sendiri sebut dia ada keberkatan sendiri. Saya boleh katakan penyakit-penyakit ini sebagai tentera Allah, bila kita baca doa ini mereka kenal ini orang yang telah berlindung menggunakan lafaz doa Nabinya. Dan Nabi itu kita kata insan istimewa yang Allah Ta'ala jaga. Jadi doa baginda ni mampu menimbulkan keberkatan dan juga dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku mohon perlindungan denganmu minal barasi, daripada al-baras wal junun wa min sayyi'il asqam. Jadi tuan-tuan ini antara 6. Hari ni ambil 6 dulu 6 dulu. Yang pertama ayat kursi. Penghayatan dia pada bahagian hujung. Kemudian yang kedua doa Nabi Yaqub, fallahu khairul hafizah. Yang ketiga kita baca 3 qul. 3 qul tapi fokus kita kat mana? Min syarri ma khalaq pada surah Al-Falaq. Kemudian yang keempat doa yang Nabi ajar, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kadang-kadang kita ingat doa ni tak memberi kesan, doa memberi kesan. Kerana kita doa pada waktu pagi mungkin mudarat yang nak menimpa kita Allah Ta'ala kesampingkan kerana doa tu. Kemudian yang keempat, beberapa 3, 4, yang kelima tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan yang terakhir sekali, Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Jadi tuan-tuan, sebelum kita buka sesi soal jawab, saya tutup dengan menegaskan tentang tauhid. Hanya Allah yang boleh jaga kita selepas kita berusaha menjaga SOP. Kenapa? Allah kemuncak segala-galanya. Kita tauhid duduk mempertuhankan Allah semata-mata. Jadi kita boleh ambil langkah berjaga-jaga SOP tapi jangan kita abaikan kehendak Allah. Hadis ni bagus. Hadis ini hadis tauhid yang cukup tinggi yang Nabi ajar kepada sepupu dia, Abdullah bin Abbas, ketika Abdullah bin Abbas masih lagi kecil. Nak cerita apa? Tauhid perlu dipupuk ketika kecil lagi. Hadis ini Abdullah bin Abbas riwayatkan, dia kata satu hari dia duduk dengan Nabi. Nabi pun bagi tahu. Nabi kata apa? Ya ghulam, ghulam ni budak kecil. Kita kata, adik, aku nak ajar kepada kamu beberapa perkara berguna. Dia kata, kamu jaga hak Allah, pasti Allah akan jaga kamu.
Kamu jaga hak Allah, pasti Allah akan bantu kamu. Jika engkau mahu meminta sesuatu, minta daripada Allah. Jika kamu mahukan pertolongan, minta pertolongan dengan Allah. Dan kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang, memang kalau kita minta bantuan, pertolongan, kita kena laksanakan juga aspek sebab musabab. Sebab musabab tu saintifik lah. Jaga SOP, kita patuh aspek-aspek kesihatan yang dicadang oleh pakar kesihatan dan sebagainya. Lepas tu Nabi kata, percayalah wahai anakku, jika seluruh umat manusia berkumpul untuk memberi kamu satu manfaat, mereka tidak mampu sama sekali beri manfaat itu kepada kamu, melainkan apa yang sudah ditentukan Allah untukmu. Maksud semua berkumpul nak bagi benda baik kepada kita. Tapi Allah Ta'ala dah tentukan semenjak azali kita tak dapat benda itu. Kita tak akan dapat. Sekira seluruh manusia berkumpul untuk memudarat, sabotaj kamu, mereka tak mampu buat apa-apa untuk sabotaj kamu, melainkan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Contoh, seluruh dunia nak jatuhkan kita, nak bunuh kita. Allah Ta'ala takdirkan semenjak azal dia akan jaga kita. Kita tak akan kena mudarat tu. Lepas tu Nabi kata, pena takdir sudah diangkat, kertas takdir pun sudah kering. Maksudnya kiasan. Takdir tu bila ditulis guna pen. Bila ditulis pen tu basah. Lepas tu bila dah habis takdir kita ditentukan semenjak azali kita selamat ataupun tidak daripada penyakit dan sebagainya, pen tu pun dah diangkat. Ini kiasan. Bila pen dah diangkat, tak jatuh baliklah untuk ubah takdir tu. Lepas tu kita pun nak padam. Dakwah pun dah kering. Maksud muktamad tidak akan berubah sama sekali. Walaupun begitu, takdir yang ditentukan oleh Allah ni kita tak tahu. Memang kita tahu takdir kita tu macam mana. Tetapi oleh kerana kita tak tahu, kita kena berusaha. Yang tahu tu Allah. Yang tahu tu Allah. Kita tak tahu. Tapi Allah tetap berikan ruang kepada kita melalui cara usaha. Jaga SOP. Dan melalui cara doa. Jangan jaga SOP saja. Kita kena ingat ada benda kita tak mampu nak kawal. Contoh penularan dan sebagainya. Jadi itulah. Okey, terima kasih Ustaz dan penganjur. Sesi sungguh ini sesi yang perlu sokong dan sebarkan sesi perkongsian ilmu yang lebih bermanfaat daripada sebar. Okey, terima kasih Zihan. Itulah lebih kurang tuan-tuan apa yang boleh saya kongsi pada hari ini. Dan sebenarnya cerita pasal doa ni, saya tulis ringkasan ni ada dalam buku saya ni. Buku Kisah Malaysia Berkorong. Buku ni saya tulis 3 minggu masa awal PKP. Yalah duduk di rumah ni, duduk beku lagu tu di rumah ni, satu pagi dapat ada idea ataupun ilham. Buatlah something. Dan buku ni saya bahagi dua. Bahagian pertama pasal doa. Sebab apa? Masa awal PKP tu macam-macam keluar. Baca doa ni. Suruh baca hak ni. Sedangkan itu tidak maksud daripada Nabi. Kita nak apa kelebihan baca doa daripada Nabi dan juga Al-Quran ni? Sebab dia macam tembak tepat. Kena tepat pada apa yang kita nak berbanding kita duk baca doa-doa buat amalan-amalan hak pelik-pelik ni. Lepas tu bahagian kedua cerita isu-isu berkaitan dengan media sosial lah. Ini antara contoh topik-topik. Odik Dawud Amin pergi jumpa Nabi yang mencadangkan herbal sumac sebagai ubat. Ni pernah orang sebar gitu, ingat lagi tak? Ada wanita Turki bermimpi jumpa Nabi suruh guna sumac. Jadi saya jawab benda ni lah mengikut sudut saintifik. Larangan solat berjemaah, takut wabak ke takut Allah. Ini pun dah dijawab dah, ulama kita jawab dah. Ini demi untuk menjaga nyawa. Lepas tu package rangsangan rohani semasa PKP, duduk di rumah jangan main game, tengok TV, banyakkan ibadat. Lepas tu jadikan rumah tumpuan malaikat semasa PKP. Sebab apa? Duduk di rumah saya buat undang-undang lah kepada anak-anak saya. Dah duduk 24 hours ni, 5 kali sehari. Lepas semayang saya bagi buku ke setiap anak. Okey, awak lepas asar awak kena baca buku ni, bagi tazkirah sikit. Lepas tu awak bagi tazkirah sikit. Share lah apa-apa yang awak baca. Jadi kenapa? Apa kaitan rumah jadi tumpuan malaikat? Sebab dalam kalangan malaikat ni Allah Ta'ala buat. Ada sekumpulan malaikat yang kerja dia apa? Kerja dia cari majlis ilmu. Dia cari, ada majlis ilmu. Dia akan panggil malaikat lain akan berkumpul. Jadi alangkah baiknya kalau kita masa PKP sekarang ke ataupun sebelum ni, kita jadikan rumah kita tempat tumpuan malaikat duduk sekali yang kita dengar majlis ilmu. Sedekah menyembuhkan penyakit dan banyak lagi lah topik-topik yang disentuh dalam buku ni. Lepas tu buku kedua, ni baru ambil semalam. Buku kedua ni Perang Gerila dengan Syaitan. Ini buku ni sebenarnya saya tulis dah buku ni tahun 2012. Ayat syaitan membangkang rasa jin, terbit dengan PTS.
Tapi barangkali semasa tu orang tak kenal lagi saya. Jadi buku ni tak berapa nak jalan. Dia kira stop terus. Lepas tu saya ambil, saya modify, tokok tambah sikit, jadilah tajuk dia Perang Gerila dengan Setan. Antara topik yang menarik untuk kita bincang dalam ni, contohnya merungkai sejarah di langit, pengenalan tentang jin iblis syaitan, kelebihan-kelemahan setan, rasul dan sahabat Nabi dan kalangan jin ada ke tidak? Rupanya ada. Rasul ataupun sahabat Nabi dalam kalangan jin. Dalam kalangan jin ada. Sebab apa dalam surah Al-Ahqaf dan juga dalam surah Al-Jin Allah Ta'ala sebut wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinn yastami'una al-Quran. Ingat bila kami hadapkan sekumpulan jin kepada kamu wahai Muhammad, mereka dengar Al-Quran. Dan definisi sahabat ni siapa? Orang makhluk yang bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan baginda, mati dalam Islam. Ada cerita dah perbincangan topik. Saya ulama hadis sebut nama-nama dia. Okey, kemudian senjata untuk menghadapi serangan syaitan lagi tu dalam seminar yang dianjurkan oleh sentris, saya dah bentang tajuk ni. Nama jin syaitan dalam Al-Quran, ada iblis, ada Azazil. Lepas tu komentar tentang riwayat berkenaan nama-nama syaitan. Ini orang kata Najwa, Erisha, Balqis. Ini nama-nama syaitan boleh mendatangkan penyakit misteri. Betul ke tidak? Saya nafikan benda tu dengan hujah-hujah dalam buku ni. Boleh ambil dekat ni, boleh tengok dekat Telaga Biru lah. Okey, Allahu'alam. Cukup untuk hari ni. Pukul berapa kita sekarang ni? Sejam syukur mungkin. Kalau ada sesi soalan jawab, kalau soalan, kalau mampu saya jawab. Allahu'alam. Okay, now we open for Q&A. Please, those who have question may post your question in the chat box, or you may unmute your mic and speak to Ustaz. Thank you. Okey, Madam Zani ada satu soalan. Boleh Ustaz ulas sedikit berkaitan apa yang berlaku dan sedang kita alami dengan izin Allah? Betul semua dengan izin Allah. Ada berita berlega kononnya ini semua konspirasi kerja Illuminati. Memang kita tak tahu kebenaran perkara ini. Allah juga maha mengetahui. Namun semua yang berlaku adalah dengan izin dan hikmah. Cerita pasal teori konspirasi ni, saya secara peribadi saya tak berapa minat sangat teori konspirasi ni. Sebab dia tidak ada tanggungjawab ilmu ataupun pembuktian yang solid. Lepas tu seolah-olah macam Allah Ta'ala ni lemah benar ke semua benda di alam ini dikawal selia, dibuat oleh geng-geng Illuminati dan sebagainya. Jadi saya cakap terang saya tak berapa setuju dengan geng-geng bawa idea teori konspirasi dan sebagainya. Dan untuk mereka ni, saya sebut satu ayat dalam surah Yunus. Allah kata, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Dan kebanyakan mereka tu mengikut sangka-sangkaan semata-mata dan sangkaan itu tidak mampu untuk menewaskan kebenaran sikit pun. Lepas tu kita duk kata semua benda dirancang atau diatur oleh Illuminati. Bila kita fokus kepada yang tu, kita bimbang, kita mengabaikan aspek saintifik yang sepatut kita gunakan sekarang. Sebab apa dia kacau dah. Pihak kerajaan, autoriti, cuba untuk menyekat, jaga SOP dan sebagainya, minta supaya wabak ini tidak akan merebak. Dan mereka ni kita katakan pakar kesihatan sebagai ahli dzikri, pakar bidang yang sepatutnya kita rujuk. Al-Quran berkata begitu. Allah kata fas'alu ahli dzikri, tanya pakar bidang. Tapi kita bimbang bila geng-geng terlalu obses dengan teori konspirasi mereka ini menyebabkan mereka mengacau sistem yang sedia ada. Hasut orang lain, akhirnya tindakan ataupun pakar bidang yang dah beri pandangan ataupun beri SOP dilanggar oleh orang lain. Bagi saya benda ni tak sihat lah. Tak sihat. Itu pandangan saya. Allahu'alam. Soalan lain? Any further question from the participants? Okey, tadi Ustaz ada ulas doa dengan tawasul dengan orang soleh. Bagaimana pula kalau kita selalu minta doa daripada rakan-rakan? Adakah itu ritual Melayu atau boleh dibuat? Tak ada masalah sebenarnya. Kita kena saling berdoa antara satu sama lain. Tak ada masalah. Cuma kalau kita kata kalau kita katakan minta doa kepada orang soleh ini lebih tepat lah, lebih cantik. Tapi sesama kita tak ada masalah. Sebab apa kadang-kadang kita tak tahu doa siapa yang Allah Ta'ala makbulkan. Dan kita pun jangan kedekut. Tapi antara doa yang paling mustajab, doa kepada teman kita tanpa dia tahu.
kenapa dia mencapai kemuncak ikhlas. Okey, Allahu a'lam. Dalam YouTube ada soalan tak? Saya tak boleh buka YouTube ni. Okey, bagaimana surah Al-Fatihah ayat 5? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Memang tak nafi itu antara apa kalau kita baca apa hadis kelebihan Al-Fatihah. Hadis doa kelebihan Fatihah. Antara Fatihah kata al-qismu atau pembahagian. Kita ada dialog dengan Allah. Bila kata alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, patut Allah jawab hamadani abdi atau kama qala hamba aku puji aku. Dan sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami minta, kami sembah dan kami minta bantuan. Dan pada masa itu memang Allah Ta'ala sebutlah hadis itu, hadis kursi, ini antara aku dan juga hambaku, dan bagi hambaku apa dia nak. Allah Ta'ala kata dia boleh makbulkan. Tak ada masalah. Itu pun boleh. Itu satu boleh. Kemudian Ustaz boleh kaitan doa dan berusaha bagi nak pujuk hati untuk bersabar. Yang usaha kita belum cukup dan masih belum tiba untuk kita dapat sesuatu yang kita minta. Itulah saya katakan tadi. Boleh ambil beberapa sudut. Yang pertama, mungkin Allah Ta'ala tak bagi lagi sebab bukan masa yang sesuai Allah Ta'ala nak berikan kepada kita permintaan kita itu. Itu positif saya yang pertama. Belum masa. Mungkin belum masa. Sebab kita tak tahu. Sebab tu kita kadang-kadang kita akan nampak hikmah apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita selepas kita melepasi tempoh itu. Kita dah tua tu kita ingat balik, oh masa muda aku berdoa begini. Apa yang Allah Ta'ala bagi pada waktu lain. Dan masa Allah Ta'ala bagi itu sesuai untuk aku. Dulu aku berdoa penuh dengan kebudak-budakan. Maksud kita kena bersangka baik pada Allah Ta'ala. Mungkin aku buat tak cukup baik, ataupun mungkin doa aku ni belum diterima Allah Ta'ala kerana aku tak comply dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana dengan doa ketika bersedekah? Ini pun boleh. Ini masuk kategori tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh. Sebab tu kita ni kalau kita jumpa, kita berhajat. Contohnya hari ni anak kita nak masuk exam. Kita buatlah amal kebajikan sebanyak mungkin. Sedekah ke. Lepas tu kata, ya Allah, dengan sedekah aku tadi, aku jadikan ia sebagai aku nak bertawassul dengan amal soleh itu. Ataupun kita pilih apa-apa. Okey, bolehkah kita mengulang ayat itu untuk memohon doa? Tak ada masalah. Lagi kita ulang, Nabi pun dalam doa, Nabi ulang 3 kali. Kenapa? Nak cerita kesungguhan. Nak cerita kesungguhan. Bolehkah kita doa spesifik? Contoh tahun depan nak ada kereta Vios putih sebiji. Okey, tak ada masalah. Allah Ta'ala boleh makbulkan. Cuma nak pesan satu berkaitan dengan doa ni. Sebab banyaklah motivator ni bila sebut the power of doa ni apa macam-macam teori lah. Kadang-kadang dia sibuk dengan target dunia. Okey, kita kena buat apa target board kita, tulis. Minggu depan nak, tahun depan nak Vios putih sebiji. Lepas tu nak pendapatan sekian, nak ni. Kita banyak lebih fokus kepada aspek duniawi. Kita terlupa, kita hidup dunia ni sehingga sekejap je, pasuk akhirat tu. Patut target akhirat. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ada orang yang sibuk minta dunia sehingga terlepas habuan akhirat. Jadi kita boleh imbangi. Jangan dia ingat, oh Vios putih je. Kita kena ingat banyak lagi benda lain. Supaya ilmu bertambah ke, takwa bertambah ke, kita makin dekat dengan Tuhan ke, di samping minta benda-benda lain. Okey, kemudian selepas solat doa apa yang khusus untuk kita baca? Dia tak ada doa khusus, cuma kalau boleh jangan ditinggalkan doa kepada ibu bapa lah. Doa kepada ibu bapa dan doa yang terbaik dalam surah Al-Baqarah. Allah kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kata apa? Doa terbaik. Kalau boleh kita jangan tinggal tu. Dan doa kepada kedua ibu bapa. Okey, Zihan lagi boleh sentuh golongan Ruwaibidah. Ruwaibidah ni golongan yang lekeh. Maksud orang tak ada ilmu tapi nak berbicara mengenai ilmu. Payah juga ni sebenarnya Zihan. Sebab apa dia berkait rapat dengan ilmu ataupun knowledge ni. Ini saya rasa tak ulas panjang lah. Okey, kemudian Siti Salwa ada tips nasihat untuk istiqamah dalam berdoa. Sebab kadang-kadang bila dah selalu doa yang sama, jadi macam putus asa. Ini sebenarnya kita macam putus asa ni sebab apa? Sebab kita kena menghayati doa. Lepas tu cara untuk kita hilangkan putus asa, tak boring, bosan ketika berdoa, kita kena selalu tambah ilmu.
kita selalu tambah ilmu, kita baca, kita akan nampak sudut-sudut yang luar biasa. Macam contohlah, bukan saya nak kata, sesi pagi ni, kita mungkin baca ayat kursi, sebenarnya kita baca, kita selalu baca tapi tak nampak sudut kelebihan ayat kursi kat mana untuk pendinding bahagian hujung. Kita biasa selalu baca surah Al-Falaq tapi kita tak nampak pada ayat yang kedua tu, itu kelebihan-kelebihan dia. Jadi cara dia kita kena pelbagai ke doa tu. Banyak akan selalu baca doa, baca buku-buku berkaitan dengan doa yang maksud daripada Nabi. Dan jangan putus asa. Sebab kalau kita putus asa dia akan menyebabkan kita ni jadi malas. Allahu a'lam. Sekali lagi banyak pula soalan. Okey. YouTube ada soalan tak? Tak ada. Oh, okey. Alhamdulillah. Rasa cukuplah Quran dah 11.25 ni. Madam Mazlina, kalau tak ada soalan kita boleh tutup lah. Allah alam, terima kasih pada Ustaz Akhir. Ada lagi, tak ada ya soalan? Assalamualaikum. Madam Mazlina, satu je soalan. Salah. Ya. Okey, kalau saya menginginkan sesuatu lah dan saya akan amalkan surah Waqiah selepas subuh setiap hari dan setakat ni alhamdulillah kalau saya pohon rasanya saya dapat insya-Allah. So adakah surah Waqiah tu juga saya boleh amalkan sebagai doa murah rezeki? Oh, saya pernah ulas yang tadabbur surah Al-Waqiah. Dia gini, surah Waqiah ni hadis yang sahih. Kelebihan surah Al-Waqiah ni dia berganding dengan surah lain. Satu hari Abu Bakar ni dalam Sunan Tirmizi, Abu Bakar pernah tengok Nabi. Abu Bakar pernah tengok Nabi. Abu Bakar pun kata, "Syibda ya Rasulullah, Rasulullah, kamu dah beruban?" Abu Bakar tanya Nabi. Nabi kata, "Ada beberapa surah yang menyebabkan aku beruban." Apa dia? Nabi kata surah Hud, surah Waqiah, At-Takwir, An-Naba. Ada beberapa surah. Kenapa beruban? Kerana surah-surah ini. Macam surah Hud dikatakan kerana ada satu ayat yang cerita mengenai beratnya arahan istiqamah dalam surah Hud. Kemudian surah-surah lain tu beruban sebab apa? Kerana kegemparan kiamat yang disebut dalam surah-surah itu. Itu yang sahih. Ada pun yang kata murah rezeki ni, setakat saya duk rujuk, ada sebuah hadis. Sebuah hadis ketika Abdullah bin Mas'ud tengah sakit, nazak nak meninggal dunia. Lepas tu datanglah Uthman bin Affan ziarah dia. Dia kata, Ibn Mas'ud, apa yang kamu risau? Aku risau pada dosa-dosa aku. Lepas tu nak tak kalau aku bagi duit? Katanya Uthman. Dia kata aku tak perlukan duit. Lepas tu katanya Uthman, katanya Uthman lagi, tak apalah, boleh beri kepada anak-anak kamu. Lepas tu katanya Abdullah bin Mas'ud. Dia kata apa? Aku tak risau dah tentang anak-anak aku. Sebab apa? Sebab apa? Allah Ta'ala, aku pernah dengar Nabi sebut, siapa yang melazimi baca surah Al-Waqiah tidak akan ditimpa kefakiran. Hak tu nas hadis sebut. Bukan murah rezeki. Tak ditimpa kefakiran. Dan kalau nak murah rezeki sebenarnya, dia berdasarkan panduan Al-Quran dan juga sunnah, dia ada sampai berapa? Banyak panduan dia. Itu pun insya-Allah boleh buat satu topik. Tak apalah, saya pun tak mahu panjangkan di situ. Tapi dalam antara benda yang boleh melapangkan rezeki kita, istighfar, taubat, mengikut panduan Al-Quran sunnah. Tapi baguslah Kak Ina ada inisiatif untuk baca doa, baca surah Al-Waqiah. Tetapi kalau boleh kita upgrade lagi. Upgrade dengan mengamalkan berbagai sunnah Nabi. Berbagai sunnah Nabi yang boleh melapangkan rezeki kita. Seperti apa? Seperti banyakkan bertaubat, sedekah, bayar zakat, apa lagi? Hak boleh melapangkan rezeki. Lepas tu baca doa-doa yang maksud daripada Nabi dan sebagainya. Hak buat ada sekarang tak ada masalah. Tapi kalau boleh kita kembangkan. Kenapa kita digalakkan sangat ikut sunnah Nabi ni? Sebab sunnah Nabi ni kalau kita ikut dia tembok tepat. Kalau hak lain tu tembok kena juga tapi mungkin sipi-sipi. Contohnya dalam sunnah Nabi kita nak pahala banyak. Kalau fikir logik, berzikir 1000 kali subhanallah itu lebih baik daripada berzikir dengan beberapa patah yang pendek. Contoh Nabi pernah keluar rumah pada waktu pagi, isteri dia duduk berzikir. Lepas tu Nabi balik bila dah kata hampir duha, bila balik ke rumah, Nabi tengok isteri dia tengah berzikir lagi. Nabi kata, "Mu buat apa tu? Berzikir?" Nabi kata, "Aku nak ajar pada kamu 4 patah perkataan yang kamu baca 3 kali dah merangkumi seluas langit dan juga bumi.
Nabi buat je subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa bi apa wa ridha nafsihi wa zinata arsyih. Baca 3 kali cukup dah. Okey, tiap-tiap pagi azan subuh jam dinding alam kat waqiah sambil buat kerja kita ikut dalam hati sampai hafal. Fadilat sama ke juga macam kita baca secara fokus, tak ada masalah. Of course lah kalau fokus makna dia kita kata apa, pahala tu lebih. Kita kena galakkan orang untuk beribadat. Dan kalau kita upgrade ibadat kita berdasarkan ilmu. Jangan apa orang ikut. Orang buat kita buat. No, tak upgrade dengan ilmu. InsyaAllah kita akan dapat kualiti yang lebih lagi lah. Allahu'alam. Okey. Cepat. Ada lagi soalan? Nak tutup ni. Ini link buku saya ya. Kalau nak beli dengan Telaga Biru ni. Doa boleh ubah takdir kuasa. Contoh kalau ditakdirkan dapat COVID, dengan berdoa ia yang dapat dielakkan. Di awal tadi kita sebut dah, takdir tidak akan ditolak melainkan dengan doa. Jadi kita tak tahu. Tapi nak kena ingat jangan doa semata-mata. Perlu ada juga usaha. Lepas tu baru ni ada seorang ulama hebat. Ulama hebat dunia meninggal dunia. Sebab dia kena COVID. Lepas tu dekat-dekat akhir sebelum dia meninggal dunia dia kata apa? Memang betul dah Nabi sebut. Langkah berjaga-jaga kita kadang-kadang tidak dapat menewaskan takdir. Maksudnya dia boleh berdoa, dia boleh berjaga-jaga, tetapi kadang-kadang bila takdir Allah mengatasi doa kita, dia akan jadi tu. Maksudnya kita akan tewas, kita akan tunduk patuh kepada takdir Tuhan. Tapi tetap kita kena berdoa dan berusaha sebab kita tak tahu takdir kita. Boleh jadi doa kita tu mengubah takdir. Jangan kita duduk statik, kita pun kata tak ada apa ni, kalau sekiranya aku berdoa ke, aku usaha ke, tak usaha ke, tetap kalau tak nak bagi sakit juga. Itu sebenarnya langkah yang tidak bijaksana lah. Allahu'alam. Lagi-lagi. Okey. Ada soalan tu dekat ni Ustaz, dekat chat box daripada Nozilawati tu 1127. 1127. Okey. 11. Ditanya apa sekejap? Tiap-tiap pagi sebelum azan subuh jam dinding lontar seorang. Okey Saya baca sejauh dah tadi. Sejauh dah. Okay, from Afiq Arifin ya. 1128 sudah Ustaz. Ada dah. Ubah takdir, doa ubah takdir. Okay. Saya jawab belah kedah ni. So far, no further question in the chat. So if no further question from participants, direct to Ustaz. Shall we end Ustaz? InsyaAllah ada satu lagi soalan di hujung. Ada soalan baru masuk ya. Cara terbaik untuk seorang berdoa untuk zuriat. Okey, bagaimana cara doa terbaik untuk seorang berdoa untuk zuriat. Mula-mula sekali kita kena ambil aspek saintifik. Pergi berubat. Siapa ada masalah? Kita ke ataupun suami kita ada masalah. Di samping itu kita berdoa. Dan doa tu pula banyak. Antara satu doa yang bagus untuk kita baca, doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria Allah Ta'ala sebut dua apa? Sekejap saya tulis dalam ni doa Nabi Zakaria surah Ali Imran surah 3. Sekejap sebab kita tak hafal nombor ayat tu. Ayat 38 dan surah Al-Anbiya 21. Tapi yang surah Al-Anbiya ni doa untuk zuriat ni, ini saya dengar sendiri pengalaman. Ada seorang Tan Sri. Dia ni orang alim lah. Tan Sri Syekh Ismail. Sembang dia ayat 89 Al-Anbiya 89. Tan Sri Syekh Ismail dia cerita lepas kahwin 11 tahun baru dapat anak. Lepas tu tanya dia macam mana, dia usaha lepas tu berdoa. Dia pergi buat umrah dia kata. Bila pergi buat umrah, masa tawaf tu dia berdoa sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Dia baca doa surah Al-Anbiya ayat 89. Allah Ta'ala sebut wa Zakaria idh nada rabbahu. Ingat cerita Zakaria bila dia berdoa kepada Tuhannya. Apa doa dia? Rabbi la tadarni fardam wa anta khairul warithin. Rabbi Tuhanku, jangan biarkan aku farda seorang diri tanpa zuriat. Engkau lah sebaik-baik pewaris. Dia kata dia baca doa tu Rabbi la tadarni fardam wa anta khairul warithin. Dia sampai dia tawaf. Dia kata balik, alhamdulillah isi dia mengandung, dapat anak. Itu antara satu cara lah. Di samping kita kena ambil, kita orang Islam kena ambil ke aspek saintifik, kena pergi berubat. Jumpa doktor, cari punca. Ditambah dengan doa tu. Dan doa-doa sudah pasti doa yang maksur lah daripada Al-Quran dan juga sunnah.
Okey puan, saya rasa cukuplah untuk hari ni ya. Saya pun sebenarnya nak kena pergi toilet ni, alhamdulillah. Okey. Alright, Ustaz. So thank you very much everybody. Semoga apa yang kami Saopat share today will benefit all of us and memberi ilmu baru kepada kita ya. So with that, thank you very much. Kita sudahi session kita hari ini dengan bacaan Tasbih Kafarah and Surah Al-Asr. Thank you very much. Bismillah. So thank you very much. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you Jumpa Ustaz. lagi dalam sesi-sesi Khair. seterusnya. Yeah, thank you. Allah. Syukran Ustaz. Saya